kami daripada kumpulan 7 Pendidikan Malaysia ke arah mana? Ada anak murid yang baru nak masuk sekolah. Mana ada cikgu? Ada, ini. Benar kan ada orang masuk cikgu? Baik. Anak-anak, hebat belajar ya, anak. Kami duduk di mana, cikgu? Alif. Alif. Ba. Da. Ce. Tentang sini lah cikgu kita mati. Ya, Ramli. Guru apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, guru apa ke ada satu mata di tengah-tengah? Matanya satu saja, cikgu. Satu. Ada eko. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nora Smira Muhanin melaporkan pendidikan Malaysia ke arah mana. Sejarah pendidikan tidak formal negara Malaysia bermula sejak tertubuhnya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam tempoh beberapa abad, pendidikan di Malaysia telah mengalami perubahan demi perubahan dan setiap perubahan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Secara amnya, perubahan pendidikan ini mengikut kehendak masyarakat pada masa ini. Contohnya zaman Kerajaan Melayu Melaka di mana masyarakat Melayu telah berubah daripada zaman Hindu kepada zaman kegemilangan Islam. Rancangan pembangunan pendidikan berasaskan rancangan pembangunan Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan graf RMK 1 sehingga RMK 11 bermula 1966 sehingga 2025. RMK 1 bermula 1966 sehingga 1970, pendidikan untuk perpaduan dan tenaga kerja. 1971 sehingga 1975 RMK yang kedua, pendidikan untuk perpaduan dan ekonomi. RMK yang ketiga bermula 1976 sehingga 1980, pengukuhan bahasa Melayu dan sains. RMK yang keempat 1981 sehingga 1985, pendidikan untuk perpaduan dan pembangunan. RMK yang kelima bermula pada tahun 1986 sehingga 1990, pendidikan untuk tenaga mahir. RMK yang keenam 1991 sehingga 1995, pendidikan teknikal untuk pembangunan negara. RMK yang ketujuh bermula pada tahun 1996 sehingga tahun 2000, pendekmorasian pendidikan. 2001 sehingga 2005 bermulanya RMK yang ke-8, pembangunan akhlak dan moral. Pada tahun 2006 sehingga 2010, pengantarbangsaan pendidikan iaitu RMK yang ke-9. 2011 hingga 2015 bermulanya RMK yang ke-10, pendidikan holistik. Pada tahun 2015 hingga 2025, RMK 11 bermula iaitu pendidikan untuk semua. Sekian sahaja daripada saya, Huri Ain binti Zukini menerangkan graf RMK 1 sehingga 11. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 sehingga 2010. PIPP telah dilancarkan oleh Perdana Menteri yang kelima iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 di PWTC. Misi PIPP adalah merintis pembaharuan iaitu satu misi nasional dan matlamatnya pula menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua menerusi penyediaan peluang pendidikan yang adil dan saksama dan juga memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah capai tahap kecemerlangan untuk ke tahap yang lebih tinggi. Pendekatan PIPP. Yang pertama adalah kesamarataan peluang pendidikan. Yang kedua adalah memastikan rakyat Malaysia mendapat peluang pendidikan adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya dan orang asing. Pendekatan yang terakhir adalah memastikan semua pelajar menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Teras strategi PIPP mempunyai 6 teras iaitu yang pertama adalah membina negara bangsa, yang kedua membangunkan modal insan,
Dan yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Seterusnya, yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Yang kelima, memartabatkan profesion keguruan. Dan yang terakhir adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. PIPP penting kerana menyediakan asas yang kukuh untuk melonjakkan sistem pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi dan menjadikannya yang bertaraf dunia. Selepas tamat 5 tahun PIPP ini dilaksanakan, kerajaan telah membentangkan dasar baharu iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk menambahbaikkan sistem pendidikan di Malaysia. Analisis pencapaian teras strategik PIPP. Teras strategik pembangunan yang pertama adalah membina negara bangsa. Analisis yang berjaya dicapai dalam teras 1 ini adalah sebanyak 87.9%. Gerakan gelombang baru gerakan memperkasa bahasa kebangsaan. Manakala, ada titik bangsa Malaysia masih berdasarkan kaum gagal dicapai. Seterusnya, teras kedua strategi adalah membangun model insan. Sebanyak 92.9% usaha melengkapkan diri pelajar dengan kemahiran komunikasi, kebolehan menggunakan ICT dengan baik, berfikir secara kreatif dan kritis dapat dicapai. Tetapi, analisis mendapati pengangguran masih berlaku dan masalah jenayah masih tinggi. Seterusnya, analisis pencapaian teras 3 iaitu memperkasa sekolah kebangsaan. Sebanyak 86.0% sekolah kebangsaan kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia berjaya dicapai. Analisis gagal dicapai daripada teras 3 ini adalah sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil masih ada. Teras keempat pula adalah merapatkan jurang pendidikan. Prestasi pencapaian sebanyak 98.0% dicapai dalam membangunkan infrastruktur sekolah luar bandar, meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran. Manakala, analisis mendapati sekolah luar bandar masih ketinggalan dan pencapaian murid luar bandar rendah. Terusnya, teras kelima iaitu memartabatkan profesion keguruan. Sebanyak 90.8% analisis yang berjaya dicapai dalam memantapkan latihan keguruan dan kerjaya guru. Manakala analisis gagal dicapai pada teras 5 ini ialah graduan keguruan masih menganggur. Akhir sekali, teras 6 iaitu melonjak kecemerlangan institusi pendidikan. Prestasi pencapaian sebanyak 95.2% dapat dicapai dalam menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan. Manakala analisis masih gagal dicapai adalah mendapatkan pengiktirafan terbaik peringkat antarabangsa. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. PPM merupakan salah satu usaha kerajaan untuk melonjak sistem pendidikan Malaysia ke dalam kelompok negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia. Objektif PPM adalah seperti berikut. Pertama, kedua, dan yang ketiga. Gelombang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Gelombang pertama 2013 hingga 2015 melaksana program transformasi daerah, merombak IPG dan latihan pra-perkhidmatan, melaksana One Bestari Net ke semua sekolah, melaksanakan KSSR dan Bahasa Malaysia SJK, mengukuhkan praktikum dalam program vokasional. Gelombang kedua 2016 hingga 2020 melaksanakan KSSM dan KSSR, menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM, memperoleh akreditasi antarabangsa kurikulum matrikulasi, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus, meningkatkan kompetensi dan kemajuan berdasarkan prestasi. Seterusnya dan akhir sekali gelombang ketiga 2021 hingga 2025 melaksanakan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khas, membudaya kecemerlangan profesional, keteladanan rakan setugas, meningkatkan inovasi kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, penstrukturan sekolah untuk menentukan keperluan, mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan, mempertingkatkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dari segi pelaksanaan kurikulum dan pengurusan kewangan. 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Anjakan 1, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard antarabangsa.
meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolment kepada 100% menjelang 2020. Anjakan kedua, memastikan semua murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan. Memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang sama ada pada peringkat rendah dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas peralihan. Anjakan ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Memperkukuhkan pendidikan sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan menjelang 2017. Anjakan keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Memperkukuhkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuhkan proses perancangan penggantian bagi pengetua ataupun guru besar mulai 2013. Anjakan keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014. Anjakan 7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran lebih khusus. Anjakan ke-8, transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak untuk membuat keputusan terhadap bajet dan personel serta meningkatkan accountability bagi KPI mulai 2013. Anjakan 9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Melengkapkan ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses atas talian kemajuan anak di sekolah. Anjakan 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun. Anjakan 11. Meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif pelan pembangunan pendidikan. Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan pelan pembangunan pendidikan kekal relevan. Terdapat 5 cabaran untuk menjayakan PPPM pada tahun 2013 sehingga tahun 2015. Cabaran yang pertama ialah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian Berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah sehingga sekolah menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua ialah equity, sistem pendidikan berprestasi tinggi yang menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Yang ketiga ialah kualiti. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan pendidikan negara maju. Seterusnya, yang keempat ialah perpaduan. Menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi untuk membentuk dan memperkukuhkan asas perpaduan rakyat Malaysia. Yang terakhir ialah kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang sangat tinggi. Namun, peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa,
Kementerian Berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Aspirasi kemenjadian murid. Aspirasi? Apa tu aspirasi? Aspirasi adalah satu keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang kita mahukan. Pendidikan mengaspirasikan ataupun menginginkan kemenjadian murid. Antara salah satu aspirasi kemenjadian murid adalah pengetahuan murid. PPPM mengaspirasikan pengetahuan melalui pendidikan. Dengan adanya pengetahuan, murid dapat menguasai mata pelajaran teras dan pengetahuan umum tentang dunia. Aspirasi kemenjadian murid yang seterusnya adalah kemahiran dua bahasa. Murid dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan menguasai salah satu bahasa tambahan, sama ada bahasa Cina, bahasa Tamil dan lain-lain. Selain itu, kemahiran berfikir. Pendidikan menginginkan murid mahir dalam berfikir. Dengan kemahiran ini, murid dan pelajar boleh mengaplikasikan dan menjana pengetahuan bagi penyelesaian masalah. Seterusnya, pendidikan mengaspirasikan etika dan kerohanian dalam kemenjadian murid. Dengan adanya etika dan kerohanian, murid mempunyai asas moral yang kukuh dan keberanian membuat keputusan yang betul. Selain itu, kemahiran memimpin juga adalah salah satu aspirasi kemenjadian murid. Murid akan mempunyai kemahiran berkomunikasi, berciri keusahawanan, cekal dan boleh memimpin serta bekerja dalam pasukan. Akhir sekali, aspirasi kemenjadian murid adalah identiti nasional. Dengan adanya identiti nasional ini, murid mempunyai jati diri kebangsaan, menghargai kepelbagaian dalam masyarakat dan memahami aspirasi negara. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia telah membuat perancangan pembangunan negara yang sistematik menerusi rancangan pembangunan Malaysia bermula sejak rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966. Dalam setiap rancangan pembangunan negara, pendidikan diberikan keutamaan menerusi peruntukan yang terbesar dalam pembiayaan. Secara holistik, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 telah dirancang untuk merealisasikan 6 teras strategik. Rancangan pembangunan pendidikan diteruskan apabila Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dilaksanakan dalam 3 gelombang untuk membolehkan 11 anjakan terlaksana ke arah menjadikan Malaysia berdaya saing dengan negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan termaju di dunia.